sejahtera semua. Setengah daripada kita mungkin pernah naik kapal terbang. Tahukah anda sebenarnya sayap kapal terbang mempunyai rupa bentuk yang direka khas bagi mengguna pakai suatu prinsip fizik penting. Prinsip yang saya maksudkan adalah prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan apabila halaju suatu bendalai itu meningkat, tekanan dalam bendalai itu akan berkurang. Bendalai di sini bermaksud bahan yang mengalir seperti cecair ataupun gas. Maknanya, prinsip ini boleh diguna pakai untuk kedua-dua kes, iaitu melibatkan gas, udara ataupun cecair. Untuk permulaan, mari kita lihat bagaimana pergerakan udara atau gas akan menyebabkan perubahan tekanan menurut prinsip Bernoulli. Sekarang, saya nak anda cuba ambil dan pegang sehelai kertas A4 seperti ini. Kemudian, anda tiup di bahagian atas kertas macam saya buat ni. Nampak tak apa yang berlaku? Okey, biar saya tiup sekali lagi. Cuba lihat betul-betul kertas itu terangkat naik setiap kali saya meniup di bahagian atas kertas tersebut. Kenapa jadi macam ni ya? Kerana kelajuan udara di bahagian atas adalah lebih tinggi daripada bahagian bawah kertas. Menurut prinsip Bernoulli, apabila kelajuan meningkat, tekanan di bahagian atas kertas semakin rendah, manakala tekanan bahagian bawah kertas adalah lebih tinggi. Perbezaan tekanan ini menghasilkan suatu daya paduan yang mengangkat kertas itu ke atas. Kalau anda ingat tadi, saya ada sentuh tentang reka bentuk sayap kapal terbang yang membolehkan ia terangkat. Rupa bentuk itu dipanggil aerofoil. Sekarang saya akan terangkan bagaimana ia berfungsi berdasarkan prinsip Bernoulli. Apabila kapal terbang bergerak, udara akan mengalir di atas sayapnya yang berbentuk seperti aerofoil tersebut. Udara bergerak dengan lebih laju di bahagian atas aerofoil berbanding bahagian bawahnya. Ini menyebabkan tekanan udara di bahagian atas lebih rendah daripada tekanan di bahagian bawah. Perbezaan tekanan ini akan menghasilkan daya angkat yang akan membolehkan ia terbang. Semakin besar luas permukaan bawah sayap, semakin besar daya angkat yang akan dihasilkan. Sekarang saya nak huraikan satu lagi radas yang menggunakan prinsip Bernoulli. Anda pernah guna penunur Bunsen? Ketika menyalakan api daripada penunur Bunsen, yang manakah lagi bagus? Nyalaan biru atau nyalaan kuning? Mestilah nyalaan biru kerana ia menunjukkan telah berlaku pembakaran lengkap. Jadi, dalam penunur Bunsen, prinsip Bernoulli lah yang membantu untuk berlakunya pembakaran lengkap. Apabila pili gas dibuka, gas akan mengalir dan melalui tiub tersebut dan keluar dengan kelajuan yang tinggi. Mengikut prinsip Bernoulli, kelajuan gas yang tinggi ini akan menghasilkan tekanan yang rendah. Ini akan mengakibatkan udara dari luar pada tekanan atmosfera yang lebih tinggi akan masuk melalui lubang udara. Udara yang ada banyak unsur oksigen ini akan bercampur dengan pancutan gas untuk menghasilkan pembakaran lengkap. Hasilnya, kita akan dapat nyalaan api panas kebiruan. Sekarang mari kita lihat pula kesan prinsip Bernoulli terhadap pergerakan cecair. Untuk tujuan itu, kita akan guna tiub seragam seperti yang ditunjukkan dalam visual ini. Apabila air mengalir dalam keluasan yang seragam, bermula daripada tiub A ke tiub C, kelajuan air itu akan berubah. Mula-mula perlahan, makin lama makin laju. Begitulah pergerakan air dalam tiub ini. Ketika di tiub A, ia mengalir paling perlahan, manakala tekanannya adalah yang paling tinggi. Kemudian kelajuannya semakin meningkat di B dan seterusnya paling laju di C. Tekanannya semakin berkurang dan paling rendah di tiub C. Maka aras air naik paling tinggi di tiub A dan paling rendah di tiub C.
Cuba kita huraikan apa pula akan terjadi jika air mengalir dalam ruang yang sempit. Ketika cecair mengalir dalam ruang yang sempit, kelajuannya akan bertambah laju. Ini menyebabkan tekanannya berkurang. Oleh itu, paras air di tiub yang kedua itu akan jadi lebih rendah daripada tiub yang pertama. Tahukah anda, ketika ribut melanda, atap-atap atau bumbung rumah yang tercabut itu adalah contoh aplikasi prinsip Bernoulli. Apabila angin kencang melalui bahagian atas atap, tekanan di sekelilingnya menjadi rendah. Manakala, tekanan udara di dalam rumah adalah lebih tinggi. Perbezaan tekanan ini menghasilkan daya paduan yang menyebabkan atap rumah tersebut terangkat. Mana-mana atap rumah yang dibuat daripada zinc atau asbestos menjadi mudah tercabut ketika ribut kerana ia lebih ringan. Ada lagi satu contoh yang menarik. Anda pandai naik motor? Tahukah anda ada bahaya yang menanti walaupun kita sedang bawa motor dengan berhati-hati ketika di lebuh raya? Situasi yang saya maksudkan adalah seperti berikut. Apabila sebuah bas bergerak memotong dengan laju di sebelah motor anda, kelajuan udara di antara motor dan bas itu adalah sangat tinggi. Ini menyebabkan tekanan di situ menjadi rendah. Manakala tekanan yang lebih tinggi di bahagian kiri motor akan menghasilkan daya tolakan. Akhirnya, motor tersebut akan tertolak ke arah bas tersebut. Bayangkan jika motor itu tidak dapat dikawal, ia akan menyebabkan berlakunya kemalangan. Sebenarnya ada banyak lagi penggunaan atau aplikasi kepada prinsip Bernoulli, seperti penyembur minyak wangi, karburator kereta dan sebagainya. Berikut adalah contoh soalan peperiksaan mengenai prinsip Bernoulli. Rajah berikut menunjukkan sebuah sayap kapal terbang yang berbentuk aerofoil. Pernyataan manakah yang betul apabila kapal terbang itu bergerak semakin laju? A. Tekanan di Y lebih besar dari di X. B. Tekanan di X dan Y adalah sama. C. Laju udara di X dan Y adalah sama. D. Laju udara di Y adalah lebih besar dari X. Jawapannya ialah A. Di antara kesilapan lazim ketika menghuraikan aplikasi aerofoil, para pelajar sering menyatakan seolah-olah tekanan rendah yang menyebabkan laju udara di bahagian atas aerofoil semakin laju. Sebenarnya, apabila kapal terbang bergerak laju, ia akan menyebabkan kelajuan udara di bahagian atas aerofoil bertambah. Hasilnya, tekanan udara semakin berkurang. Mulakan huraian anda dengan fokus kepada perubahan kelajuan udara dahulu. Kemudian, barulah huraikan perubahan tekanan yang berlaku. Sekarang kita imbas kembali pernyataan asas kepada prinsip ini. Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa kawasan bendalai yang bergerak dengan kelajuan tinggi menghasilkan tekanan yang rendah. Asas prinsip ini adalah hubung kait antara laju bendalai serta tekanan. Mudah saja, lebih laju bendalai, lebih rendah tekanan. Sekian saja dari saya, Nadia. Jumpa lagi di sesi yang lain. Salam sejahtera. Hari ini kita akan mengenali konsep daya apungan dan juga prinsip Archimedes. Apabila suatu objek direndam ke dalam air, kita dapat merasakan objek itu lebih ringan daripada berat sebenarnya. Badan kita pun sama. Ketika di dalam air, ia akan lebih ringan. Semua ini berlaku kerana wujud suatu daya yang bertindak ke arah atas, hasil daripada perbezaan tekanan. Daya ini dikenali sebagai daya apungan.
Untuk memahami daya apungan dengan lebih lanjut, mari kita lakukan uji kaji berikut. Mula-mula, kita ukur berat sebenar bongkah tersebut ketika di udara dengan menggunakan neraca spring. Kemudian, kita masukkan ia ke dalam air dan perhatikan nilai beratnya. Bacaan berat neraca spring semakin berkurang. Berat ketika dalam air ini dipanggil berat ketara. Untuk mengira daya apungan yang dikenakan ke atas bongkah kayu ini, mudah sahaja. Anda hanya perlu mencari perbezaan antara kedua-dua berat tadi. Daya apungan bersamaan berat sebenar ditolak dengan berat ketara. Sekarang kita kaji pula bagaimana daya apungan tersebut dikaitkan dengan prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes menyatakan apabila suatu objek direndam ke dalam bendalai sepenuhnya atau separuh penuh, berat bendalai yang disesarkan itu adalah sama nilainya dengan daya apungan. Cuba lihat visual ini. Apabila objek tersebut direndam sepenuhnya ke dalam tangki Eureka, ada sejumlah air yang tersesar masuk ke dalam bikar. Jumlah berat air yang tersesar ini sama dengan daya apungan. Daripada pemerhatian eksperimen tadi, kita boleh merumuskan satu formula fizik untuk mewakili prinsip Archimedes. Daya apungan sama dengan berat cecair yang disesarkan. Manakala berat cecair disesarkan adalah M darab G. Maka persamaan ini menjadi seperti berikut. Daya apungan sama dengan M darab G. Mengambil kira ketumpatan cecair rho bersamaan jisim per unit isi padu, maka jisim cecair yang tersesar itu adalah M sama dengan ketumpatan rho darab dengan isi padu V. Kemudian kita gantikan nilai M sama dengan rho darab V ke dalam persamaan berikut. Daya apungan sama dengan M darab G. Daya apungan bersamaan rho darab V darab G. Akhir sekali, dapatlah kita formula ini. Daya apungan sama dengan rho darab V darab G. Rho ini mewakili ketumpatan cecair yang disesarkan. V pula mewakili isi padu air yang disesarkan. G ialah pecutan graviti. Unit untuk daya apungan adalah Newton N. Saya nak kongsi satu tip melibatkan formula tadi. Isi padu cecair yang tersesar V itu sebenarnya adalah sama dengan isi padu bahagian objek yang tenggelam. Andai kata objek itu separa tenggelam, maka jumlah isi padu air yang tersesar adalah sama dengan isi padu bahagian objek yang tenggelam sahaja. Mari kita kaitkan hubungan antara daya apungan dengan konsep keapungan. Untuk itu, lihat visual berikut. Sebuah bongkah kayu diletakkan dalam air dan ia terapung di permukaan air. Mengapa? Ketika diletak dalam air, berat kayu cuba menarik kayu itu ke bawah. Tetapi pada masa yang sama, daya apungan yang terhasil pula menarik objek itu ke atas. Jika nilai daya apungan itu sama dengan nilai berat kayu tersebut, keseimbangan daya telah berlaku. Maka ketika ini, kayu tersebut akan terapung di permukaan air. Tip: berat cecair yang tersesar hanya akan sama dengan berat objek ketika objek itu terapung. Sekarang, kita jatuhkan pula duit 50 sen ini ke dalam air. Apabila duit itu jatuh, daya apungan yang terhasil cuba menarik duit itu ke atas. Namun, jumlah isi padu air yang tersesar itu terlalu sedikit. Ini menyebabkan berat duit itu adalah lebih besar daripada daya apungannya. Maka, daya paduan yang terhasil akan menarik duit itu jatuh ke bawah.
Sesuatu objek itu tenggelam kerana berat objek lebih besar daripada daya apungan. Manakala suatu objek itu terapung kerana daya apungannya sama dengan berat objek tersebut. Jadi apa akan berlaku untuk kes di mana daya apungan lebih besar daripada berat objek tersebut? Untuk huraikan ia dengan lanjut, apa kata kita jadikan kapal selam sebagai modelnya? Kapal selam adalah jentera yang agak unik. Ia boleh terapung di permukaan air, kemudian tenggelam ke dasar laut dan ia juga mampu naik semula ke permukaan. Semua pergerakan ini dapat berlaku kerana kapal selam ada ruang penting yang dipanggil tangki balast. Apabila ia hendak menyelam, air laut akan dibiar masuk ke dalam tangki balast. Ini menyebabkan berat kapal selam itu semakin bertambah. Ketika jumlah berat kapal selam itu melebihi daya apungan, daya paduan yang terhasil akan menarik kapal selam itu tenggelam ke bawah. Untuk naik semula ke atas, kapal selam akan mengurangkan jumlah beratnya dengan mengeluarkan semula air daripada tangki balas tersebut. Apabila tangki balas itu kosong, nilai daya apungan pula melebihi jumlah berat kapal selam tersebut. Ini menghasilkan daya paduan yang menarik semula kapal selam itu ke permukaan air. Prinsip Archimedes ini bukan hanya berlaku pada medium cecair. Ia juga berlaku jika mediumnya udara. Contoh yang paling mudah ialah belon udara panas. Ketika udara di dalam belon itu dipanaskan, ketumpatan udara di dalamnya semakin berkurang daripada ketumpatan udara di luar belon. Pada masa yang sama, belon itu mengembang menjadi semakin besar. Semakin besar belon itu mengembang, semakin banyak isi padu udara yang disesarkannya. Maka, berat udara di persekitaran yang disesarkan belon itu juga bertambah. Menurut prinsip Archimedes, berat udara yang tersesar itu sama nilainya dengan daya apungan. Akibatnya, ini menghasilkan daya apungan yang semakin tinggi. Apabila daya apungan yang terhasil melebihi berat belon tersebut, ia akan terangkat ke atas. Mari kita imbas kembali topik perbincangan hari ini. Daya apungan adalah daya yang bertindak ke atas suatu objek apabila ia direndam ke dalam suatu bendaleh. Objek itu akan terapung jika daya apungan sama nilainya dengan berat objek. Tetapi, objek itu akan tenggelam jika berat objek melebihi daya apungannya. Prinsip Archimedes menyatakan berat bendaleh yang disesarkan oleh suatu objek itu adalah sama dengan daya apungan. Formula daya apungan adalah F sama dengan rho V G. F sama dengan rho darab V darab G. Tips: jika nilai isi padu bendaleh yang tersesar itu meningkat, nilai daya apungan juga akan meningkat. Berat bendaleh yang tersesar hanya akan sama dengan berat objek ketika objek itu terapung. Sekian sahaja untuk sesi kali ini. Hingga berjumpa di sesi yang lain. Salam dari saya, Nadia. Alhamdulillah, kita dah sampai ke tajuk statistik. Statistik ni pentinglah untuk kita mengumpul data dan juga maklumat-maklumat untuk kita jadikan sebagai rujukan. Sebenarnya kita tengok bagaimana kita nak mengisi data dalam selang kelas. Kita ada had bawah. Had bawah ialah nilai terkecil selang kelas. Kita ada had atas iaitu nilai terbesar dalam selang kelas. Sempadan bawah ialah hasil tambah had atas selang kelas sebelumnya tambah had bawah selang kelas itu. Hasil tambah itu kita bagikan dengan 2. Okey. Sempadan atas pula, had atas selang kelas itu tambah had bawah selang kelas berikutnya bahagi juga 2. Sebenarnya saiz selang kelas. Saiz selang kelas kalau kita nak tahu, kira daripada sempadan atas tolak sempadan bawah.
titik tengah. Titik tengah, had bawah tambah had atas bahagi 2. Kelas mode. Kelas mode adalah selang kelas dengan kekerapan tertinggi. Purata atau min, jumlah. Okey, titik tengah darab kekerapan bahagi jumlah kegerapan. Histogram ialah perwakilan secara graf untuk data dalam jadual kekerapan dengan menggunakan palang untuk mewakili kekerapan bagi setiap selang kelas. Okey, paksi mencancang tu yang tegak tu. Suatu histogram ditandakan dengan kekerapan. Yang tegak tu kekerapan. Paksi mengufuk biasanya ditandakan dengan sempadan atas. Raja di bawah menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh sekumpulan 24 orang murid dalam satu program membaca. Jumlah semua sekali adalah 24 orang murid. Okey, ini dia punya data mentah dia. Okey, berdasarkan data pada raja di atas, lengkapkan jadual. Okey, kalau kita tengok, kita nak isi selang kelas dulu. Macam mana kita nak isi selang kelas? Sekarang kita ada 22. Okey, sekarang kita dah ada 22 hingga 26, 27 hingga 31. Jadi dia punya selang kelas tu macam mana? Okey, kalau saya senang aja, saya buat macam ni je. 22, 26, 27, 31, 26, 27, 31 sini 32. 27 ke 31. Macam mana kita nak buat selang kelasnya? Kalau saya kira dengan jari je. 27, 28, 29, 30, 31. Kalau ni 32, 33, 34, 35, 36. Ini 36. Maknanya selang kelas dia 5. Okey, 36 kita letak sini 37. Hingga 37, 37, 38, 39, 40, 41. Okey, selesai selang kelas. Sempadan bawah, sempadan atas. Hasil tambah, okey. Kalau saya tak mulakan dengan sempadan bawah dulu. Saya lebih suka mula daripada sempadan atas sebab kita ada data 26 dengan 27 ni. Kalau kita tengok 26 dengan 27 ni, kita dapat dia punya sempadan atas untuk selang kelas yang pertama. Jadi saya akan campurkan 26 campur 27. Kita bahagi hasil je, kita bahagikan dengan 2, kita akan dapat 26.5. Okey, kalau kita tengok 26 ke 27 ni, tengah-tengah dia sempadan atas dia adalah 26.5, maknanya 0.5 kan. Jadi di sini kita tolak 0.5. 22 tolak 0.5, kita akan dapat 21.5. Maknanya sempadan bawah dia adalah 21.5. Okey, ini dah mudah dah. Kita isi sempadan atas dulu. Saya suka isi sempadan atas. 31 campur 32 bahagi 2. Okey, 31.5. Tapi kalau kita tengok, kita dah boleh isi dah 26.5, 31.5. Tak payah kira pun kita boleh buat. Nak isi sini, yang sini kita ambil sempadan atas ni je, turunkan je bawah. Jadi di sini 26.5, kita ada 31.5. Sempadan bawah lengkap, ya, sempadan atas pun lengkap. Sebenarnya kita nak isi kekerapan. Biasanya kalau ini kita isi dalam bentuk gundalan untuk lebih mudah dan tak tertinggal. Okey, kita kira 35. Okey, tengok 35 berada di sini. Kita tandakan gundalan 1. Okey, 22 berada di sini. Potong. 24 berada di sini juga. 44 di sini. 41 di sini. Okey, 31 di sini. 35 di sini. 34
34 di sini. Okey, daripada gundalan tu kita boleh isi dia punya kekerapan. Kita ada sini 5 campur 2 kita ada 7. Sini 5 campur 1 ada 6. Sini ada 4. Ini ada 2, sini ada 1. Selesai. Untuk kita dapatkan, kita penuhkan ruangan kekerapan. Seterusnya titik tengah. Untuk mendapatkan titik tengah, okey, hasil tambah had bawah campur had atas bahagi 2. 27 campur 31 bahagi 2. 29. 32 campur 36 bahagi 2. 34. Nyatakan kelas mode. Selang kelas yang kekerapan tertinggi. Jadi kita kena rujuk pada kekerapan ni. Selang kelas untuk kelas mode adalah 27 hingga 31. Hitung min anggaran bagi bilangan buku yang dibaca oleh seorang murid. Kekerapan, jumlah kekerapan kita dah tahu dah. Jumlah kekerapan kita dah tahu ada berapa orang murid? 24. Yang ini jumlah kekerapan kali titik tengah ni yang kita kena kira berdasarkan ini. Maksudnya 4 kali 24 campur 7 kali 29 campur 1/1. Okey? Kita buat. 4 kali 24 tambah 7 kali 29 tambah 796 bahagi 24. Seterusnya jawapannya adalah 33.17. Okey, seterusnya dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 buku pada paksi mengufuk. Okey, 2 cm kepada 5 buku pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada paksi mencancang. Okey, lukis satu histogram bagi data tersebut. Ini biasanya paksi Y. Yang ini adalah paksi X. Ini kita graf kita. Jadi ini paksi Y, ini paksi X. Kosong berada di sini. Kosong. Okey, pada paksi Y kita ada kekerapan. Kekerapan yang ini tadi kita tengok dalam slide dia ada tulis sempadan atas atau bawah. Boleh. Okey, kita tengok pada skala 2 cm maksudnya tinggi ni kotak dia tu. Macam ni. Tu 2 cm. Kalau kita tengok pada paksi mencacang Y 2 cm kepada 1 murid. Jadi kena lukis, tandakan satu kekerapan dia 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ini sempadan atas dan sempadan bawah. Kita mulai kosong. Juga 2 cm mewakili kepada 5 buku. 2 cm mewakili 5 buku. Jadi daripada rajah kita mula dengan satu di sini. Kita ambil. Okey, nampak situ. Kita ambil di sini. 21.5. Sini 26.5. 31.5. 36.5. 41.5 dan juga
46.5 terakhir sekali di sini 51.5. Kekerapan kalau kita tengok yang pertama daripada sempadan bawah dalam selang kelas 22 hingga 26 kita ada 4. Jadi di sini kita cari di mana kedudukan nombor kekerapan 4. Okey. Yang kedua kita ada kekerapan 7 pada selang kelas 27 hingga 31, maknanya dia di sini. Kita ada 6. Seterusnya 4, 2 dan juga yang terakhir 1. Okey, selesai. Berdasarkan histogram yang dilukis, nyatakan bilangan murid yang membaca kurang daripada 32 buku. Jadi kita kena tengok histogram lagi dulu. Okey, kita kena rujuk buku itu berada di sempadan ni, yang bawah ni, pada paksi X ini. Ya. Kurang daripada 32, sekarang ini 31. Okey, daripada sini, maknanya kita kena cari bilangannya daripada 31 ni ke bawah, kurang. Di sini kita ada 4, di sini kita ada 7. Boleh? Jadi untuk ini sama dengan 4 tambah 7 bilangan muridnya, kita ada 11 orang murid yang membaca buku kurang daripada 32 buah buku. Jadi harapan saya agar pelajar-pelajar dapat buat soalan ni, harapnya boleh skor 12 markah. Okey, soalan ni tak susah. Cuma dia perlukan jalan kerja yang agak panjang, satu persatu, kira satu persatu, dan biasanya pelajar-pelajar untuk soalan ni memang skor sebab dia mudah, lebih mudah. Ubahan ini ada 3 jenis, 3 bentuk. Ya, kita ada 3 bentuk. Yang pertama sekali, kalau kita tengok, kita ada ubahan. Dia ada 3, 1, 2, 3 yang kita akan belajar. Yang pertama adalah ubahan langsung. Yang kedua, kita ada ubahan songsang. Dan yang ketiga, kita ada jenisnya ubahan tercantum. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan ubahan langsung? Menyatakan pemboleh ubah Y berubah secara langsung dengan pemboleh ubah X jika nilai Y per X ialah satu pemalah. Jika Y berubah secara langsung dengan X kuasa N, maka Y sama dengan KX, dengan K ialah pemalah, dan N sama dengan 1, 2, 3 atau 1/2. Okey, maksud dia macam ni. Okey, ubahan langsung ni maksudnya Y berkadar langsung dengan X. Macam itu bentuknya kalau kita tulis. Okey, dalam persamaan kita tak boleh tulis macam ni. Dia kena ada tanda sama dengan. Jadi kita tulis Y sama dengan K. K itulah pemalah, lepas tu X. Ini adalah bentuk am dia untuk ubahan langsung. Diberi Y berubah secara langsung dengan X dan Y sama dengan 32 apabila X sama dengan 8. Mula kita tulis pelan-pelan dulu. Y berubah secara langsung dengan X. Okey, itu dia punya ayat dia. Ini perkataan ni penting ni nanti. Perkataan ni penting untuk menentukan langsung, songsang atau tercantum. Jadi kita tahu yang ini langsung. Y berubah secara langsung dengan X. Kita tukar dalam bentuk persamaan, Y sama dengan KX. Okey, ini adalah bentuk am dia.
Jadi, untuk mendapatkan bentuk persamaan ini, kita kena cari nilai K. Macam mana nak cari nilai K? Kita gantikan Y sama dengan 32 dan X sama dengan 8. Jadi, dia dapat macam mana? Okey. Kita gantikan Y sama dengan 32. Jadi, 32 sama juga dengan K yang kita akan cari. Dan X sama dengan 8. Macam tu. Kita boleh tulis K 8 sama dengan 32. K sama dengan 32 per 8. Okey, kita akan dapat 4. K sama dengan 4. Tak selesai lagi. Itu baru kita dapat nilai K. Jadi persamaannya macam mana? Kita gantikan nilai K sama dengan 4 tu dalam persamaan. Jadi ubahan tersebut sama dengan Y sama dengan K dia 4X. Itu adalah persamaan bagi ubahan tersebut. Kita baru dapat cari untuk soalan A. Boleh? Kita pergi kepada soalan B. Okey, untuk yang B. B, cari nilai X apabila Y sama dengan 40. Kita tulis balik. Kita tulis balik dia punya persamaan tu. Y sama dengan 4X. Itu persamaan umumnya. Jadi nak cari nilai X apabila Y 40. Maknanya gantikan Y itu 40. 40 sama dengan 4X. 4X sama dengan 40. Jadi X sama dengan 40 bahagi 4. Sama dengan 1/10. X sama dengan 10. Itu jawapannya. Okey, kita lagi satu. Yang terakhir, C. Cari nilai Y apabila X sama dengan 7. Cari nilai Y apabila X sama dengan 7. Kita tulis juga persamaan dia. Y sama dengan 4X. Kita gantikan X sama dengan 7 berdasarkan soalan. Y sama dengan 4 kali X dia adalah 7. Okey, Y sama dengan 4 kali 7, 28. Jadi Y sama dengan 28. Apa dia ubahan songsang? Menyatakan pemboleh ubah Y berubah secara songsang dengan pemboleh ubah X jika hasil darab X, Y satu pemalang. Hubungan antara Y dan X ditulis sebagai Y berkadar songsang dengan 1/X. Dengan Y berubah secara songsang. Y berubah secara songsang dengan X dalam bentuk persamaan Y sama dengan KX. Dengan K ialah pemalang. Dia macam ni maksudnya. Saya ringkaskan macam ni. Y berkadaran songsang dengan X. Macam itu. Yang satu ini akan jadi K. Dia akan jadi Y sama dengan K per X. Itu maksudnya. Ini dia contoh soalan ubahan songsang. Okey, diberi Y berubah secara songsang. Diberi Y berubah secara songsang dengan X dan Y. Dan Y sama dengan 6 apabila X sama dengan 5. Okey, ini maksudnya Y berubah secara songsang dengan X. Macam ni bentuknya. Bila songsang je, inilah bentuknya. Dengan Y sama dengan 6 apabila X sama dengan 5. Tulis ubah yang pertama, soalan dia tulis ubahan tersebut dalam bentuk persamaan. Okey, maksudnya ini adalah yang asal dia. Y berubah secara songsang dengan X. Jadi Y sama dengan K per X. Okey, untuk mencari nilai K di sini, kita kena gantikan nilai Y dan X. Okey, diberi kepada kita nilai Y adalah 6 dan nilai X adalah 5. Jadi 6 sama dengan K per 5. Okey, K per 5 sama dengan 6. Jadi K sama dengan 6 kali 5 sama dengan 30. Okay, kita dah dapat nilai K. Kita dapat nilai K, kita tulis ubahannya dalam bentuk Y sama dengan K 30 per X. Per X.
sebab dia adalah ubahan songsang. Kita pergi kepada soalan B. Cari nilai X apabila Y sama dengan 10. Okey, sebab sini maknanya ini adalah untuk soalan B. Cari nilai X, kita tulis persamaan yang kita dah dapat tadi. Untuk mencari nilai X, kita tulis balik persamaan tu. Y sama dengan 30 per X. Okey, diberi apabila Y sama dengan 10. Nak cari nilai X, Y sama dengan 10. 10 sama dengan 30 per X. X sama dengan 30 per 10. Dapat 10 kali itu, 10 kali 3. X sama dengan 3. Okey, itu untuk yang B. Kita dah dapat nilai X. Soalan yang C. Soalan C, dia nak apa? Cari nilai Y apabila X sama dengan 15. Okey, Y sama dengan 30 per X sama dengan 30. Diberi pada kita nilai X adalah 15. 15 ganti di situ. 15 kali 1, 15 kali 2. Jadi, Y sama dengan 2. Okey, selesai. Itu ubahan untuk ubahan songsang. Apa dia ubahan tercantum? Menyatakan perkaitan antara 3 pemboleh ubah. Kita ada 3 pemboleh ubah. Atau lebih sehingga 1 pemboleh ubah akan berubah secara langsung dan secara songsang dengan pemboleh ubah yang lain. Terdapat 3 jenis ubahan tercantum. Okey, kita tengok yang pertama. Jika Y berubah secara langsung dengan XZ. Dengan Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Dia macam ni. Ya, X dengan Z ini kalau kita tengok X dan Z ini dia ada 2 pemboleh ubah. Kedua-duanya berubah secara langsung dengan Y. Itu yang pertama. Okey, kita tengok yang kedua. Y berubah secara songsang bila berada di bawah ni, secara songsang dengan X dan juga Z. Dengan X dan juga Z. Kita tengok X dan Z berada di bawah. Manakala Y yang ini, kalau bentuk yang macam ini adalah Y berubah secara langsung dengan X. Kalau kita tengok X berada di atas dan secara songsang dengan Z. Z berada di bawah. Jadi bentuknya macam ni. Y sama dengan KX. Maknanya berkadar langsung dengan X per Z. Berkadar songsang dengan Z. Okey, ini dia. Ubahan tercantum. Okey, daripada soalan kita tengok. Y berubah secara songsang dengan X dan kuasa 2Z. Kuasa 2Z ni maknanya Z kuasa 2 macam tu lah. Okey, kalau kita tulis Y berubah secara songsang. Berubah secara songsang mesti 1 per songsang dengan X dan kuasa 2Z. Maknanya Z kuasa 2. Bentuknya macam ni. Okey, kena tukar kepada dalam bentuk persamaan. Jadi Y sama dengan K per X Z kuasa 2. Okey. Lepas tu kita nak kena buat apa dia? Kita kena cari nilai K untuk jadikan dia persamaan. Jadi kita cari, okey. Diberi Y sama dengan 2, gantikan Y sama dengan 2, X sama dengan 3 dan Z sama dengan 4. Kita tulis dulu persamaannya. Y sama dengan K per X Z kuasa 2. Kita gantikan Y sama dengan 2 sama dengan K. Kita yang nak cari per X. X okey 3. Dan juga Z 4. 4 kuasa 2. Macam tu. 2 sama dengan 4 kuasa 2. 16 kali 3. 48. Jadi K per 48. K per 48 sama juga dengan 2. K sama dengan 2 kali 48. Kita akan dapat 96 nilai K. Ini tak selesai lagi. Kita kena dapatkan dia punya persamaan dia. Jadi Y sama dengan, gantikan K dengan 96 ni. 96 per XZ kuasa 2. Y sama dengan, okey,
Okey, per. Kita gantikan Yx sama dengan 3. Jadi, per 3 kali Z sama dengan 4. 4 kuasa 2. 96 per. Ya, 96 per 48 tadi. Jadi, Y sama dengan 2. Okey, itu soalan yang pertama A. Soalan yang kedua B, cari nilai X apabila Y sama dengan 1 dan Z sama dengan 6. Okey, Y kita tulis balik. Y sama dengan 96 per X Z kuasa 2, di mana Y ialah 1 sama dengan 96 per X yang kita nak cari Z 6 kuasa 2. Jadi 6 kuasa 2 ni kita boleh naik atas. Jadi 6 kuasa 2 36X sama dengan 96. Okey. X sama dengan 96 per 36. Okey, kita akan dapat 8X sama dengan 8 per 3. Jadi itu untuk nilai X. Yang penting di sini adalah baca soalan dengan melihat sama ada langsung, tengok perkataan tu langsung, songsang ataupun tercantum.